Tanda kiamat. 18 kerusi jadi kerajaan. Banyak kerusi jadi pembangkang. Tanda kiamat, tuan-tuan. Aduh, ya Tuan Ibrahim, Tuan Ibrahim. Tanda kiamat lama. Bila pas je tanda kiamat Tuan Ibrahim, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengimbau sejarah panjang perjuangan parti ini sebelum mengecap kemenangan dalam beberapa tahun ini. Kemenangan okey, kat mana dia menang saya pun tak tahu. Antaranya dia memberitahu muktamar pernah diadakan di sebuah banglo di Johor dengan pemimpinnya hadir bersila. Tuan Ibrahim berkata, demikian kita menyampaikan ucapan perasmian muktamar pemuda ke-64. Sementara itu Tuan Ibrahim juga sempat berseluruh mengenai kedudukan PAS dalam politik negara. Kan? Hari ini kita mencapai kemenangan walaupun tidak menerajui negara. Waktu kita ada 18 kerusi, kita jadi kerajaan. Waktu kita berada di kerusi yang besar, kita jadi pembangkang. Ini antara tanda-tanda hampir kiamat. Kiasnya sambil tersenyum. Patut waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan. Tuan-tuan Ibrahim, Tuan Man, itu bukan tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Itu bukan tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Dia kata, kita sekarang ini, patutnya waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan. Kat mana yang banyak kerusi PAS ni? Kat mana yang banyak kerusi PAS? Dan yang tak nak duduk dalam kerajaan tu kamu. Kamu di-offer bersama dengan Pakatan Harapan dahulu untuk duduk di dalam kerajaan sekarang ini. Kamu yang menolak. Malah sekarang ini, Taqiyuddin mengatakan. Taqiyuddin sendiri kata, PAS tak terima sertai kerajaan, kata Taqiyuddin. PAS tak terima tawaran sertai kerajaan. PAS tidak menerima sebarang tawaran untuk mencari kerajaan pimpinan Perdana Menteri, kata Susah Agung Taqiyuddin. Tawaran itu terbuka kepada Time Magazine, tetapi ia belum terima apa-apa tawaran, katanya. Nah, saya nak cerita pada itu lain kali baca dulu Time Magazine tu. Anwar Ibrahim kata, dia pernah tawarkan dan terbuka kalau sekiranya PAS nak masuk. Itu jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan dia kata baru nak tawar. Bukan. Dah pernah tawarkan pun. Bila? Dua peristiwa. Satu, masa yang di Pertuan Agong tu lah. Masa yang di Pertuan Agong tawarkan membentuk kerajaan perpaduan, PAS Perikatan Nasional Bersatu tolak. Kan masa tu ingat tak yang Haji Hadi kata, cukup jumlah. Masa tu lah. Yang kedua, apabila ada wakil PAS sendiri datang berjumpa dengan UMNO. Untuk berbincang. Wakil UMNO lah, bukan UMNO. Wakil UMNO berbincang. Tawaran itu sudah ada. Jangan Taqiyuddin kata dia tak tahu. Kan? Walaupun dia tidak terlibat secara direct, jangan dia kata tidak tahu. Tawaran itu pernah di-extendkan kepada PAS. Tetapi PAS kata tak nak. Tak, of course lah, depan perwakilan, bila cerita tu dah pecah, dia katalah tak tahu, tak ada dan sebagainya. Of course. Dan ini membawa saya kepada kenapa pembangkang tak kompeten, tuan-tuan. Saya bagi contoh, tuan-tuan, kenapa pembangkang tak kompeten. Okay. Ahli Parlimen PN daripada PAS bidas keputusan Putrajaya jadikan electric vehicle EV kenderaan rasmi. Kuala Lumpur, seorang ahli parlimen pembangkang daripada PAS membidas keputusan kerajaan menggunakan kenderaan elektrik sebagai kenderaan rasmi ketika ekonomi negara tidak menentu. Dalam keadaan ekonomi tak menentu, kerajaan boleh umum pula beli EV, sedangkan rakyat hanya dapat bantuan BTR. Walhal welfare sedia ada berusia setahun lebih, kata Abdul Latif, PN Kuala Krai dalam perbahasan. Now, saya nak cerita pada yang memutuskan untuk beli EV ni bukan kerajaan ini. Saya ulang balik. Yang memutuskan untuk beli electric vehicle ini bukan kerajaan ini. Kerajaan ini melaksanakan saja berdasarkan pelan yang sudah dikaji oleh siapa, tuan-tuan? Oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada tahun 2020. Tuan Ibrahim Tuan Man yang kata. Okey, saya bawa. Ini berita tahun 2020. Dokumen pelan kenderaan elektrik bakal dimuktamadkan. Adakah pada masa ini ekonomi negara sudah pulih? Putrajaya, ini tarikh bila, tuan-tuan? Kita tengok tarikh ini 2021. Sorry, minta maaf, salah tadi, 2021. Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA sedang memuktamadkan dokumen pelan kenderaan elektrik yang dijangka dapat disiapkan dalam tempoh suku tahun pertama. Menterinya Tuan Ibrahim berkata, pelan tersebut bakal meliputi semua jenis motosikal kenderaan bersedan, taksi dan kenderaan berat seluruh negara. Okey.
So, daripada kenderaan ini, inisiatif antara 10 strategi untuk usaha pengurangan pelepasan gas rumah hijau untuk sektor pengangkutan dan galakan mobiliti aktif. Ia antara laporan kemas dui tahunan ketiga Malaysia untuk Konvensyen Kerangka Perubahan Iklim Bersatu UNFCCC dan pengukuhan takbir urus negara. Laporan itulah dibentangkan dan akhirnya berdasarkan kepada laporan ini pada tahun 2022, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga adalah Menteri Kasar pada waktu itu telah memutuskan apa tuan-tuan? Telah memutuskan untuk membeli kereta electrical vehicle bermula tahun hadapan. Kita dengar. Mulai tahun depan kita semua procurement kerajaan akan bergerak ke arah kereta elektrik. Mulai tahun depan Cepat PRU lah. Berapa kos dia tu? Dia tak ada secara detail ni saya tak sebab sekarang ni oleh kerana dia tak banyak lagi, kosnya agak tinggi. Tetapi bila pengguna tu lebih ramai, kos kereta nak akan murah. Isu kita ialah charging station. Okey. Dengar Dia sendiri kata 25 kali ganda. iklan. Kerajaan telah membuat keputusan menjelang tahun depan ni semua kenderaan resmi kerajaan akan tukar kepada kenderaan elektrik EV. Mulai tahun depan, tahun ni lah. Ini tahun 2022. Pengumuman tu masa dia jadi Menteri Kasar Alam Sekitar. Tuan Ibrahim Tuan Man umumkan tahun hadapan akan tukar kepada EV. So berdasarkan pelan tersebut, kerajaan sekarang follow pelan tersebut. Kenapa tak boleh cancel is? Procurement dah lalu, dah diluluskan, dah jalan. Dan berdasarkan pelan tersebut, itu adalah salah satu cara kerajaan, ialah kerajaan nak galakkan EV, kerajaan setujulah. Tapi poinnya adalah tuan-tuan, yang setuju dengan yang mencadangkan, yang membentangkan, yang meluluskan itu adalah kerajaan sebelum ini. Itu Tuan Ibrahim Tuan Man tadi. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua, dia kata, oh sekarang ini keadaan ekonomi tidak menentu. Masa tahun 2021, masa dia dibentangkan, masa tu ekonomi menentu ke? Masa tu ekonomi menentu ke? Kan? Dah kena pelangkung kepala sendiri. Tu saya kata tadi tuan-tuan. Bukannya tanda kiamat. Tu tanda bodoh namanya. Itu kan tanda kiamat. Tu tanda bodoh namanya. Aduh, sedih tuan-tuan. Entahlah. Balik kepada cerita tadi. Sebab itu saya kata negeri Kelantan. Kelantan mempunyai pantai, Terengganu ada pulau dan pantai yang sangat cantik. Kalau mereka nak maju selain daripada kebergantungan kepada petroleum, pelanconganlah tempat Kelantan dan Terengganu. Kelantan terutama sempadan dengan Thailand. It's a center. Ui, makanan dia tuan-tuan. Saya boleh makan makanan Kelantan tuan-tuan. Terengganu saya kurang sikit sebab dia terlalu manis. Kelantan dia juga yang manis. Tapi bagi saya Kelantan ni dia ada potensi. Tapi banyak yang telah dibuang daripada segi potensi sebab ajaran PAS itu. So dia nak keluar daripada itu sekarang ini sehingga kan Terengganu kata, oh kita sekarang ni dah boleh. Pelancong dah boleh. Dah pakai bikini. Kan? Tak apalah itu hak mereka. Betul lah tu. Tapi poinnya dia kena kompromi lah. So dia nak timbang, dia nak suruh kerajaan sekarang ini tangani. Tak, kerajaan tak patut tangani negeri-negeri miskin seperti Kelantan dan Terengganu. Kalau nak kerajaan yang take over masalah kamu, dan lantiklah kita sebagai sebagai ahli Dewan Undangan negeri tersebut. Kenapa pula tiba-tiba Anwar Ibrahim nak pergi selesaikan masalah di dalam negeri Kelantan dan Terengganu? Kemiskinan. Nak selesaikan, adun tu dia kena selesaikan. Kita parlimen, kita boleh tengok dari segi parlimen, dari segi keseluruhan. Negeri itu adalah masalah ahli Dewan Undangan Negeri. So, bila rakyat Kelantan dan rakyat Terengganu pilih PAS dalam pilihan raya yang lepas untuk memerintah, sehingga sekarang ni Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui sendiri kegagalan mereka nak menangani isu negeri mereka, negeri miskin. Maka yang salah bukannya, tuan-tuan, saya nak beritahu, yang salah bukan Tuan Ibrahim Tuan Manda. Yang salah adalah pengundi Kelantan dan Terengganu lah. Yang kamu pergi undi orang yang tak boleh buat kerja tu, kenapa? Itu salah anda lah kan. Yang tak mengundi tu, terbaiklah. Yang mengundi lah saya salahkan. It's your choice. Hadaplah the next 4 years ini, kan? Kita dah bagi pilihan. It's up to you.